Untuk menerima hujan lebat ya. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati Cik Sharifah Nur Aslah, Syed Omar, Penolong Pengarah BSTP, Encik Muhammad Hanif Harun, Penolong Pengarah SSTP JPN Selangor, para pentadbir, guru-guru dan murid yang dikasihi yang ada bersama-sama kita pada petang ini secara dalam talian. Terima kasih lagi sekali atas kesudian tuan-puan kerana dapat meluangkan masa untuk bersama dalam taklimat pelaksanaan DCS Digital Competency Score yang mana ia sangat penting untuk kita mengenal pasti tahap dan perkembangan kompetensi murid-murid dalam aspek digital. Dan terima kasih kepada guru yang bercuti pada hari ini dan masih dapat spend your time together with us. It shows that kita cikgu ni sangat committed. Terima kasih cikgu. Tuan-puan yang saya muliakan, untuk maklumat semua, seperti yang Mendeta bagi tahu, DCI ini telah pun dilaksanakan tahun 2016 bagi menjayakan dasar pendidikan kebangsaan yang menyokong pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 yang berhubung dengan anjakan yang ketujuh, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran. Program ini diurusi oleh sektor pengetahuan teknologi pendidikan, bahagian sumber teknologi pendidikan, dan DCS merupakan satu alat untuk kita mengukur satu alat ukur berasaskan keberhasilan murid melalui gamifikasi bagi kita untuk melihat tahap kompetensi digital murid-murid sekolah. KPM yang merangkumi 3 domain, iaitu domain kognitif yang bentuk pengetahuan, teknologi, kemahiran dan kewarganegaraan digital. Okey, pembangunan DCS ini adalah dalam bentuk aspek spesifik, iaitu untuk menilai kompetensi digital murid melalui domain intelek dalam kemajadian murid. Apakah objektif DCS? Yang ini ada 3, iaitu individu. Menghasilkan individu yang seimbang dan harmonis dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Yang kedua, pembelajaran. Yakni kita murid dapat meningkatkan kadar pembelajaran berpusatkan murid. Yang ketiga ialah fase digital untuk kita membangunkan modal insan yang berkemahiran digital bagi memenuhi keperluan masa hadapan. KPM ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua guru dan murid kerana setiap pelibatan murid dalam DCS ni sentiasa meningkat. Pada tahun 2020, DCS tak berjaya dilaksanakan walaupun negara dilanda pandemik. Hasilnya telah mencatatkan pelibatan seramai 370,705 murid daripada 8,873 buah sekolah di Malaysia. Manakala tahun 2021 menunjukkan peningkatan iaitu 3,745 daripada 9,670 buah sekolah. Kita lihat skor purata nasional pada tahun 2021 meningkat 3.35 berbanding dengan 3.32 pada tahun 2020. Namun, skor ini menunjukkan kompetensi digital murid kita masih di tahap yang sederhana sahaja. Oleh itu amat penting untuk semua guru, bukan sahaja guru penyelaras DCS, menekankan pelaksanaan DCS, tetapi kita perlu lihat di mana tahap murid-murid kita berada. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, suka saya ingatkan di sini, peranan guru penyelaras DCS adalah sama pentingnya dengan guru-guru yang menyelaras aktiviti lain di sekolah. Guru boleh merekod tugasan ini dalam keberhasilan penilaian bersepadu pegawai Pertuan Pendidikan ataupun PBPPP. Alright, bagi isu permakahan, ia telah diselaras dengan surat bahagian sukan
Kurikulum dan Kesenian BSKK. KPM juga telah mengeluarkan satu surat penyelarasan markah bagi murid yang menyertai DCS ini dan telah pun dipanjangkan kepada JPN melalui surat dalam masa dekat. Akan dipanjangkan. Oleh itu, murid-murid yang terlibat boleh mendapat markah pengiktirafan, itu yang penting, di peringkat negeri untuk diisikan dalam rekod pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum ataupun PAJSK. Laporan dapatan data di sini akan dibentangkan kepada pihak pengurusan tertinggi KPM dan akan digunakan di pelbagai peringkat untuk kita mengenal pasti program-program intervensi bagi meningkatkan kompetensi digital murid di Malaysia. Oleh itu, besarlah harapan kami di KPM agar pelaksanaan DCS ini pelaksanaan DCS tahun 2022 ini akan menunjukkan peningkatan bukan sahaja dari segi penyertaan murid tetapi keputusan tahap kompetensi murid digital akan juga meningkat. Jadi akhir kata, sekali lagi diucapkan terima kasih di atas kerjasama JPN, PPD dan pentadbir sekolah, guru-guru dan semua murid yang memberi komitmen yang sangat membanggakan dalam memastikan murid-murid mendapat manfaat yang optimum dalam menguasai kemahiran digital dan sentiasa bersama-sama kami KPM memperkasakan agenda pendidikan digital negara. Sekian, terima kasih. Saya pulangkan kepada moderator. Terima kasih kepada teknologis Tuan Haji Paridon bin Sahid atas ucapan alu-aluan beliau itu tadi. Dapat disimpulkan bahawa kepentingan pelaksanaan penerapan Digital Competency Score ataupun DCS ini sebenarnya membantu dan menilai keupayaan murid-murid dari peringkat sekolah rendah untuk tahun 6, di peringkat sekolah menengah kita ada menengah rendah dan juga menengah atas, tingkatan 3 dan juga tingkatan 5, yang mana data-data yang diambil ini diguna pakai untuk membangunkan lagi pendidikan di negara kita pada masa akan datang. Okey, kita akan teruskan agenda kita pada petang ini dengan sedikit taklimat daripada Puan Sharifah Aslah berkaitan dengan penerapan DCS. Untuk itu saya tidak mahu membuang lebih banyak masa. Dengan ini saya mempersilakan sahabat saya Puan Sharifah untuk membentangkan taklimat berkaitan dengan penerapan DCS bagi tahun 2022 ini. Dipersilakan Puan Sharifah. Okey, terima kasih Encik Hairil Fitri, sahabat saya daripada JPN Johor, dari PPD Batu Pahat sekarang Encik Hairil. Okey, yang berusaha Tuan Timbalan Pengarah BSTP Teknologis Tuan Haji Paridon bin Sahid, juga Tuan Timbalan Pengarah saya sendiri. Yang saya hormati juga Encik Muhammad Hanif Harun, Penolong Pengarah SSTP, Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, para pentadbir, guru-guru dan juga mungkin murid-murid yang ada bersama-sama dengan kita pada petang ini. Okey, saya hanya ingin menyentuh sedikit tentang pelaksanaan DCS ini dari segi pengurusannya lah. Okey, saya cuba share screen. Alright. Okey, ni kita ketepikanlah. Tuan Haji dah sebut tadi. Okey. Okey, ini adalah surat pelaksanaan DCS yang telah diedarkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing dan saya percaya pihak sekolah sudah menerima. Alright. Okey, manakala ini pula tentang tahap penerapan DCS. DCS ni mempunyai 5 tahap lah. Okey, dan kita bahagi 2 sebenarnya untuk tahap 1 digital beginner, digital novice. Menunjukkan jika murid kita berada di sini keputusannya, maksudnya murid masih tidak mencapai tahap kompetensi digital.
Okey, digital beginner maksudnya murid hanya mempunyai kemahiran digital yang sangat asas sahajalah. Manakala digital novice mempunyai kemahiran asas penggunaan tapi masih memerlukan bantuan. Okey, manakala jika murid kita berada di tahap 3 hingga 5, digital intermediate, digital advanced dan digital innovator, maksudnya murid kita sudah mencapai tahap kompetensi digital. Namun kalau dilihat di keputusan-keputusan tahun lalu, murid kita banyaknya berada di tahap 3, iaitu masih berada di tahap sederhana. Okey, jadi kita kalau boleh tahun akan datang atau bermula dengan tahun ini, kita harap dapatlah melihat keputusan yang agak lebih meningkat. Okey, kita nak tengok kemahiran digital murid kita lebih meningkat tahun akan datang lah. Alright. Okey, ini parameter DCS. Kita ukur melalui 3 domain iaitu domain teknologi, kewarganegaraan digital dan juga kognitif. Okey, untuk pengetahuan semua, kita juga sebenarnya sedang dalam pembangunan untuk menghasilkan instrumen baru DCS. Okey, kita nak buat pembaharuan lah mengikut keperluan semasa dan kita insyaAllah akan tambah domain-domain baru yang lebih relevan dengan murid kita dan juga relevan dengan keperluan semasa. Namun masih di peringkat pembangunan dan insyaAllah jika tiada masalah kita akan bermula tahun 2023. Okey, untuk parameter teknologi iaitu memahami konsep serta operasi teknologi. Okey, dan juga murid kita bolehlah maksudnya kalau di peringkat teknologi kita tengok literasi murid di peringkat mana. Okey, boleh guna secara asas saja, kenal alat sahaja ataupun dah boleh ajar kawan-kawan. Okey, saya percaya cikgu ICT lebih tahulah dan boleh lebih terangkan lebih lanjut lagi. Okey, manakala untuk kewarganegaraan digital, okey, kita nak lihat murid kita bijak atau tidak menggunakan teknologi secara dengan cara yang betul. Maksudnya sekiranya murid berhadapan dengan masalah scammer ke, sekarang kita tahu isu semasa kita memang scammer lah. So macam mana murid kita atasi masalah ini. Alright, dan untuk kognitif iaitu penyelesaian masalah menggunakan kaedah digital. Alright. Alright, ini pula berkenaan dengan maklumat pelaksanaan DCS bagi tahun 2022. Masih kekal 3 kumpulan utama, 3 kumpulan iaitu murid tahun 6, murid sekolah menengah tingkatan 3 dan murid sekolah menengah tingkatan 5. Okey, penyertaan murid kumpulan sasaran adalah sangat digalakkan. So sebenarnya kalau boleh kita nak peningkatan penyertaan murid tu sentiasa meningkat dari tahun ke tahun dan kita memang tengok trend pun memang sangat meningkat daripada tahun lalu sehingga ke sekarang memang meningkat. Jadi kita nak kekalkanlah momentum itu. Okey, pelaksanaan DCS sekurang-kurangnya 40 orang murid bagi setiap kumpulan sasaran. Tapi sekiranya sekolah, contohnya sekolah SKM ataupun sekolah yang mempunyai murid kurang daripada 40 orang, sekiranya contohnya budak tingkatan 5, dia mempunyai 15 orang saja, tak ada masalah. 15 orang pun kita terima. Okey, tidak semestinya macam kalau 15 orang tak boleh buat lah. Tak, jangan macam tu ya cikgu. Buat saja, kita teruskan juga walaupun hanya 15 orang murid. Okey, tapi kalau sekolah tu muridnya lebih, kita nak 40 orang lah sekurang-kurangnya. Alright. Okay, dari segi pengurusan DCS, okay, terdapat 4 peringkat lah. Okay, yang pertama arahannya daripada KPM yang disediakan dan juga diurustiakan oleh BSTP melalui sektor pengintegrasian teknologi pendidikan dan diuruskan oleh unit sokongan makro teknologi pendidikan. Seterusnya ke negeri dan akan diurustiakan oleh sektor sumber teknologi pendidikan SSTP di peringkat negeri dan seterusnya ke peringkat daerah akan diuruskan oleh unit sumber teknologi pendidikan USTP dan seterusnya ke sekolah
iaitu tanggungjawab guru penyelaras Bistari ataupun guru penyelaras ICT, dan ada sekolah-sekolah yang melantik guru penyelaras DCS sendiri. Terpulang pada pentadbiran sekolah lah nak uruskan cara macam mana, tapi asalkan pelaksanaan DCS kita berjalan dengan lancar. Okey, right, ini keputusan DCS, sekali lalulah boleh tengok sama je yang Tuan Haji tunjuk tadi.